Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga sahabat-sahabat terus sentiasa berada dalam keadaan selamat, sihat dan sejahtera, serta sentiasa dilindungi dan dirahmati walau di mana pun berada dan dalam apa juga pekerjaan yang dilakukan. Alhamdulillah, bersyukuran dipanjatkan kehadiran Allah SWT kerana kita masih diberi kesempatan untuk berada di dunia ini. Setelah agak lama tidak memuat naik klip video terbitan Up2Date Studio di page atau grup FB berkaitan keselamatan dan kesihatan kerja, Up2Date memuat naik klip video ini bagi mengemaskini status klip video yang telah Up2Date terbitkan dan muat naik di YouTube. Terima kasih diucapkan kepada admin page atau grup yang memberikan kerjasama dan meluluskan perkongsian di page atau grup masing-masing. Kepada admin yang berasa terganggu atau tidak selesa kerana perkongsian yang agak kerap sebelum ini, maaf dipohon. Untuk maklumat, sebelum klip video terbaru ini, Up2Date telah menerbitkan dan memuat naik siri berjudul Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Pindaan 2022 sebanyak 8 siri dan Keselamatan Kerja Pembinaan sebanyak 7 siri. Ia diselang-seli dengan klip video berunsur kemanusiaan, keinsafan dan motivasi. Kepada sahabat-sahabat yang berminat tetapi terlepas peluang mengikuti klip video tersebut, sila tekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga butang loceng bagi membolehkan sahabat-sahabat dikemaskini status klip video terbaru yang terbitkan dan dimuat naik. Berehat seketika dari siri Keselamatan Kerja Pembinaan, siri ini berkongsi mengenai kemalangan di tempat kerja. Berdasarkan kepada peribahasa, ramai di antara kita mengatakan kemalangan tidak berbau. Dengan perkembangan ilmu, adakah peribahasa tersebut masih sesuai dengan keadaan semasa? Untuk mengetahui jawapannya, jom kita tonton klip video berikut. Di dalam klip video yang telah kita tonton tadi, jelas menunjukkan kemalangan berbau. Ya ke? Di manakah bau kemalangan tersebut? Bau yang dimaksudkan wujud dalam bentuk tindakan tidak selamat dan atau keadaan tidak selamat. Tindakan tidak selamat ialah kecuaian atau pengabaian dan mungkin juga amalan kebiasaan pekerja dengan meletakkan atau membiarkan kotak yang tidak diperlukan berada di laluan kerja. Keadaan tidak selamat pula ialah keadaan kotak tersebut yang terletak di laluan kerja yang menghalang pergerakan pekerja secara selamat. Disebabkan tidak pernah mengalami sebarang masalah atau kejadian tidak diingini, walaupun bekerja dalam keadaan sedemikian, pekerja berkenaan berada dalam zon selesa. Dia beranggapan tempat kerja tersebut adalah selamat. Hakikatnya, ia merupakan tanggapan yang salah. Berdasarkan takrifan umum mengenai hazard, kedua-dua tindakan dan keadaan tidak selamat yang wujud adalah hazard. Kegagalan mengawalnya telah menyebabkan pekerja berkenaan tersandung dan terjatuh. Mujur dia tidak mengalami kecederaan. Sekiranya dia memperlukan beberapa minit untuk mengemas dan menyusun kotak-kotak tersebut di lokasi yang sesuai dan tidak menghalang pergerakannya, dia tidak akan tersandung atau terjatuh. Kesimpulannya, tempat kerja yang tidak pernah berlaku kemalangan tidak semestinya tempat kerja tersebut selamat. Terdapat pelbagai hazard yang ketara dan tidak ketara, umpama bom jangka yang boleh meletup secara tiba-tiba dan mengakibatkan mudarat yang parah. Oleh yang demikian, langkah perlu diambil bagi mengenal pasti hazard di tempat kerja, menaksir risikonya dan menentukan serta melaksanakan langkah kawalan bagi menghapuskan hazard yang telah dikenal pasti atau meminimumkan risikonya. Proses tersebut merupakan proses menghidu bau kemalangan, menaksir kemungkinan ia berlaku dan menaksir tahap keterukan yang disebabkannya, serta menentukan langkah kawalan yang berkesan bagi mencegah atau meminimumkan risiko ianya boleh berlaku.
Sebagai peringatan mesra, apabila Akta Keselamatan dan Ketenagakerjaan 1994 pindaan 2022 dikuatkuasakan, majikan, orang bekerja sendiri dan prinsipal mempunyai kewajipan perundangan bagi melakukan pengenapasan hazard, penaksiran risiko dan pengawalan risiko. Kewajipan tersebut ditetapkan di bawah Seksyen 18, kewajipan untuk menjalankan dan melaksanakan pentaksiran risiko. Peruntukan di bawah seksyen tersebut merangkumi Subseksyen 1. Tiap-tiap majikan, orang yang bekerja sendiri atau prinsipal, hendaklah menjalankan pentaksiran risiko berhubung dengan risiko keselamatan dan kesihatan yang terdedah kepada mana-mana orang yang mungkin terjejas dengan pengusahaannya di tempat kerja. Subseksyen 2. Jika pentaksiran risiko menunjukkan bahawa kawalan risiko dikendaki untuk menghapuskan atau mengurangkan risiko keselamatan dan kesihatan, majikan, orang yang bekerja sendiri atau prinsipal itu hendaklah melaksanakan kawalan itu. Subseksyen 3. Bagi maksud seksyen ini, pentaksiran risiko artinya proses membuat penilaian risiko kepada keselamatan dan kesihatan yang timbul daripada bahaya semasa bekerja dan menentukan langkah-langkah yang wajar bagi pengawalan risiko. Seterusnya, Seksyen 19, Akta yang sama menetapkan penalti bagi suatu kesalahan di bawah Seksyen 15, 16, 17, 18, 18A atau 18B. Seksyen 15, 16, 17 dan 18A adalah peruntukan berkaitan lain-lain kewajipan yang perlu dipatuhi oleh majikan, penghuni tempat kerja dan prinsipal bagi memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Menurut Seksyen 19, seseorang yang melanggar peruntukan Seksyen 15, 16, 17, 18 atau 18A atau 18B melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM500,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Semoga perkongsian ringkas ini dapat memberi sedikit pencerahan kepada majikan, orang yang bekerja sendiri, prinsipal dan profesional serta pengamal keselamatan dan kesihatan pekerjaan mengenai keperluan untuk menghidu bau kemalangan di tempat kerja dan mengambil langkah pencegahan atau meminimumkan risikonya. Sehingga berjumpa lagi, disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Sehingga berjumpa lagi.